الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله يا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله
الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد ولا إله إلا الله الله
سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا Doktor, insyaAllah kita akan mula sikit lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, dapat lagi kita bertemu dalam sesi bicara tasawuf siri kedua. Ini merupakan episod yang kedua, sambungan daripada minggu lepas. InsyaAllah kita akan membicarakan, kita akan mengupas kitab Tanwirul Qulub bahagian tasawuf yang akan disampaikan, yang akan diajari oleh Profesor Madya Dr. Abdul Mana Muhammad daripada UNIZA. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Doktor untuk meneruskan kupasan berkenaan dengan kitab Tanwirul Qulub. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Dan dengan berkat syukur itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada kali ini akan disambung lagi huraian kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Pada sesi yang lalu telah dijelaskan beberapa kelompok atau golongan orang Islam ini, dan sebagai sambungannya kelompok atau golongan atau kategori yang keenam seperti yang telah dibahagikan oleh Syekh Muhammad Amin ini
iaitu golongan yang disebut sebagai muwahhid. Kategori yang keenam adalah muwahhid. Perkataan muwahhid itu daripada tauhid. Berarti kalau kita terjemah secara mudah, ahli tauhid. Cuma golongan muwahhid atau ahli tauhid dalam peristilah tasawuf ni dia ada makna yang agak khusus sikit. Kalau kita gunakan dalam usuluddin, muwahhid ini, ahli tauhid ini orang yang akidahnya, pegangannya berpegang kepada akidah tauhid. Itu dalam usuluddin. Tapi dalam tasawuf yang dikenaki muwahhid ini iaitu satu tingkatan yang khusus yang dicapai oleh orang-orang yang bertauhid ini. Yang mana tingkatan ini boleh dianggap sebagai kemuncak dalam perjalanan peningkatan ketauhidan mereka itulah. Jadi istilah muwahhid dalam tasawuf ni agak khusus sikit. Dia merujuk pada tingkatan yang agak tinggi dalam penghayatan tauhid itu. Adapun kita ini yang dasar keyakinan kita adalah tasdik. Kita meyakini keesaan Allah, mempercayainya dengan dalil-dalil yang yakin, maka kita sebenarnya dari segi bahasa juga disebut sebagai muwahhid. Tetapi muwahhid kita ini dari aspek ilmu usuluddin, orang yang bertauhid, orang yang berkeyakinan, berakidah dengan akidah tauhid itu. Tapi dalam tasawuf dia ada makna khusus dia, iaitu dari aspek penghayatannya, orang yang sudah mencapai suatu tahap yang agak tinggi dalam penghayatan tauhidnya. Baik, iaitu orang yang tenggelam dalam keesaan Allah Ta'ala. Apa arti tenggelam di sini? Tenggelam di sini iaitu dari aspek zauq, perasaan dia itu. Orang yang perasaan dia itu sudah tenggelam di dalam menghayati keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana jiwa mereka itu dipenuhi dengan keyakinan terhadap keesaan Allah, sehingga yang lain dari Allah itu boleh disebut, boleh dikatakan terkeluar dari lubuk hati mereka itu, sehingga makhluk yang menjadi sebab kepada banyak perkara itu sudah tidak berpengaruh dalam hati mereka ni. Sebagai contoh yang mudah, mereka tenggelam di dalam keesaan perbuatan Allah, af'al Allah, sehingga mereka benar-benar meyakini la haula wala quwata illa billah. Bukan saja keyakinan dari segi tasdiknya, tapi secara zauqnya juga, perasaannya juga, sehingga jiwa mereka dipenuhi dengan keyakinan itu, sehingga sebab musabab kepada kejadian itu sudah tidak berpengaruh dalam hati mereka. Jadi kalau kita sekarang ni, sebagai contoh kita ahli tauhid ini, kita yakin tentang keesaan Allah, bahawa yang hidup dan mematikan sebagai contohnya hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Tetapi jiwa kita ini masih melihat kepada sebab musababnya, sebab kehidupan, sebab kematian. Dan sebab musabab itu masih berpengaruh ke atas kita. Kita kalau sakit, kita yakin bahawa tidak ada yang menyembuh melainkan Allah. Itu salah satu daripada dimensi tauhid, bahawa tidak ada yang menyembuh melainkan Allah. Dalam keyakinan kita percaya itu, kita yakin itu. Tapi dalam kehidupan kita dan perasaan kita masih lagi melihat kepada sebab-sebab kepada kesihatan tu. Bahkan kadang-kadang bila sebab-sebab kesihatan tu tidak ada, kita akan rasa cemas, kita rasa bimbang. Berarti kita belum mencapai darjat muwahhid seperti yang dimaksudkan dalam istilah tasawuf. Bukan berarti bila seseorang tak sampai ke darjah ni, dia bukan ahli tauhid. Bukan. Ahli tauhid pada usuluddinnya, tapi bukan ahli tauhid pada tasawufnya. Baik, sehingga dia tidak lagi mempunyai kerinduan. Dari aspek kecenderungan hati itu, ingatan yang kuat yang disebut sebagai kerinduan, bahasa asyauq. Kerinduan hatinya itu, dia tidak ada lagi kerinduan selain kepada Allah. Yang ini ingatan hati dia, pautan hati dia itu, kerinduan hati dia itu kepada Allah semata-mata. Jadi itu ehwal mereka. Jadi kita fahamlah kedudukan mereka ni, bahawa orang yang mencapai darjah ini tidaklah mudah. Maksudnya mungkin tidak ramailah yang dapat mencapai hakikat ni, tapi bukan berarti tidak ada. Baik, kemudian tidak lagi punya cinta selain kepadanya. Dari aspek mahabbah, kasih, cinta itu mereka tidak kasih, mereka tidak cinta melainkan hanya kepada Allah. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu sudah terkeluar daripada tumpuan hati mereka ni. Itu antara kriteria ahli tauhid
yang disebut muwahhid dari sudut tasawuf ini. Baik, kemudian dan tidak lagi memiliki ketakutan selain kepadanya. Demikian juga dari aspek takut, bahawa muwahhid ini, mereka ini tidak ada kebimbangan, mereka tidak ada ketakutan, mereka hanya kepada Allah. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak akan mempengaruhi perasaan mereka ni. Mereka tidak akan menaruh sebarang kebimbangan dan ketakutan. Macam kita sekarang, kita yakin Allah Ta'ala lah yang maha menjaga, maha melindungi. Itu keyakinan kita, tidak ragu kita. Tasdik kita betul-betul meyakini, tapi jiwa kita ni masih lagi dipenuhi kebimbangan dengan banyak perkara lah. Itu beza antara kita dengan muwahhid. Jadi muwahhid ini kalau dilihat dari aspek jiwa perasaan syauq kerinduannya, mahabbahnya atau khaufnya, bahawa semua itu terarah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Mantap perasaan mereka itu. Inilah ahli tauhid dari aspek tasawufnya. Baik. Jadi secara mudahnya, ahli tauhid ini, orang yang jiwa ni penuh dengan pautan hatinya hanya kepada Allah. Tumpuan hatinya, ingatan hatinya, pautan hatinya, keyakinan hatinya terpusat ataupun terfokus hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu kedudukan ahli tauhid dalam istilah tasawuf ni. Baik. Mereka ni, bagaimana kedudukan mereka ni? Baik. Dia tidak lagi mengandalkan rizki, mengandalkan ni mengharapkan, ataupun yatawaqqa' ni dia mengharapkan. Dia tidak lagi mengandalkan ataupun mengharapkan ataupun menginginkan rizki selain darinya. Dari aspek rizki, hati dia tu tidak mengharapkan pada yang lain lagi. Kerana mereka memiliki ketauhidan yang pula, yang memberi rizki ni hanyalah Allah. Sebab musabak ini sudah terkeluar dari pandangan mata hati mereka itu. Ini ahli tauhid. Kita sekarang ada keyakinan itu, bahawa tidak ada yang memberi rizki itu melainkan Allah. Tapi sebab musabak pada rizki itu masih berkecamuk dalam hati kita. Itu beza dia. Jadi ahli tauhid ini, sebab musabab itu sudah terhapus pandang dari dalam hati mereka ini. Sehingga mereka tidak lagi mengharapkan rizki hanya kepada Allah. Dan mereka tidak lagi terpengaruh. Mereka tidak pandang kepada sebab musabab dan tidak dipengaruhi oleh sebab musabab itu. Contohnya, sekiranya mereka berada pada satu situasi, sebab musabab kepada rizki ini sudah tidak ada, mereka tidak akan bimbang. Kerana mereka hanya mengharapkan rizki datang daripada Allah. Berbeza dengan kita sikit lah. Sekalipun kita yakin Allah Ta'ala maha memberi rizki, tapi pada waktu kita mendapati sebab-sebab rizki ni tak ada, kita gelisah lah sikit. Mungkin kita debor perut lah. Masa debor lah, susah hati lah. Jadi sekarang kedudukan kita ini bukan berarti tidak ada tauhid. Ada tauhid kita tu, tapi tauhid kita tauhid usuluddin. Tidak mencapai tauhid yang disebut sebagai muwahhid dalam istilah tasawuf. Itu kalau dilihat dari aspek rizki. Baik. Orang yang sudah mencapai darjat ini, jadi orang mencapai tahap penghayatan tauhid sampai ke darjat ini, tidak lagi memerlukan berbagai ahwal dan keragamannya. Ini perkataan yang saya kena jelaskan sikit. Saya bimbang takut berlaku salah faham. Yang ni maksud kata-kata masuk kata-kata pengarang ni Syekh Muhammad Amin Kurdi ni, orang yang sudah mencapai darjat tauhid seperti itu, mereka ni tidak perlu kepada berwirid dengan wirid yang beragam-ragam, yang banyak jenis. Dengan arti macam kita ni, kita perekat, kita bermujahadah, kita beriadah, nak menyucikan batin hati kita ni, kita melakukan banyak wirid. Istighfar, solawat, zikir, baca Quran, solat, macam-macam jenis solat lah. Ada apa-apa lagi amalan-amalan yang kita istiqomahkan. Jadi itu amalan-amalan kita. Tapi bagi orang ahli tauhid ini, pada peringkat itu, mereka ini dari segi perjalanan kesufiannya tidak lagi fokus kepada mempelbagaikan wirid. Maksudnya bukan jenis wirid yang banyak-banyak itu, tak ada. Fokus pada mereka ini, wirid mereka ini hanya satu saja. Auratnya, yakni wirid kepada ahli tauhid ini tidak terfokus kepada keberagaman dia tu. Maksud tak banyak jenis lah.
bagi ahli muwahhid ini wirid dia itu tertumpu pada satu je. Baik, auratnya yakni wirid bagi golongan muwahhid ini setelah solat fardu, yakni setelah melaksanakan kewajipan termasuklah solat atau kewajipan-kewajipan lain lagi lah. Jangan fokus pada solat saja, cuma dicontohkan di sini solat. Yakni selain daripada solat fardu, demikian juga kewajipan-kewajipan yang lain juga selain daripada itu, dan sunnah rawatibnya, demikian juga solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu tu, yang merupakan amalan-amalan keutamaan tu hanya satu. Yang ni wiridnya hanya satu saja selain daripada kewajipan-kewajipan tadi tu, yakni hadir hati bersama Allah Ta'ala. Itu wirid mereka, hadir hati bersama dengan Allah, dengan arti hati mereka itu ingat hanya kepada Allah. Itu wirid bagi golongan muwahhid ini, ahli tauhid, dalam setiap keadaan. Maksudnya hati mereka ini hanya ingat kepada Allah. Allah, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menggerakkan. Jadi semuanya tu berpusat kepada ingatannya hanya kepada Allah. Sini kalau saya nak sebut secara bahasa dari aspek kalimah zikir, yang disebut di sini ni hadir hati itu dalam perasaan. Hati yang hadir ingat kepada Allah. Jadi kalau saya nak bahasakan dengan bahasa sebutannya, dia akan jadi zikirnya hanya menyebut nama Allah saja. Allah, Allah, Allah. Zikir ismul zat. Kalau nak dibahasakan lah. Tapi yang dimasukkan di sini hadir hati itu, iaitu hatinya ingat kepada Allah saja. Dalam pelbagai aspek lah. Semua hal-hal yang berkaitan dengan Allah, sama ada membabitkan af'al perbuatan dia, atau sifat dia ke, atau asma' dia, atau sebagainya, bahawa hati itu, hati orang yang ahli tauhid ini hadir kepada makna-makna tauhid itu. Segala apa yang berlaku ni, semuanya akan menjadikan hati mereka ini ingat kepada Allah, hadir berserta Allah. Apa-apa yang berlaku pun, tetap dia akan balik kepada Allah. Tengok kejadian, Allah. Berlaku ke sesuatu, Allah. Itu maksudnya, hadir hati. Jadi hati mereka ni, golongan muwahhid ini terpaut hanya kepada Allah. Sehingga segala apa fenomena yang berlaku, semuanya akan balik ke situ. Berlaku saja apa-apa, hatinya terdetik. Terus teringat, terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kejadian yang berlaku. Depan mata ke, terdengar sesuatu, terlihat sesuatu. Semuanya itu akan menjadikan hatinya terpaut kepada Allah yang mengatur semua itu, yang mentadbir semua itu, yang yang mengawal semua itu. Ini bahasa mudah untuk kita fahamlah. Kalau nak pakai bahasa tasawuf takut orang salah faham pula. Bahasa mudahnya, semua apa yang dia lihat, dia dengar, dia perhati, semuanya itu mengaitkan, mengingatkan hatinya kepada Allah. Bahasa mudah, hatinya tu pandang semua itu sebagai tajalli Allah. Bahasa mudah. Kena pakai bahasa tasawuf opka sikit. Tapi kita nak pakai bahasa itu takut orang salah faham dan sebagainya. Kita kediam dulu bahasa istilah tu. Jadi yang penting bahawa ahli tauhid ini, zikir mereka ni hudur ma'allah, hati mereka berserta Allah. Dengan erti hati mereka ni terus menerus ingat kepada Allah. Kalau bahasa mudah, kalau kita nak balik kepada Al-Quran, dia akan balik kepada firman Allah, antaranya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dia. Iaitu orang-orang yang ingat hatinya kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah ihwal golongan muwahhid. Atau kalau kita nak tengok ayat lain lagi, boleh saja kita rujuk kepada firman Allah, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu menghadap, di sana kau akan dapat melihat penzahiran, cerminan, penampakan daripada rahsia ketuhanan Allah. Ini ihwal golongan muwahhid. Itu maksudnya bahawa wirid mereka ni hanya satu, yakni hadir hati berserta Allah. Jadi sebab itu kalau kita tengok golongan muwahhid ini, selain daripada mereka melaksanakan kewajipan-kewajipan tadi itu seperti solat fardu dan kewajipan-kewajipan lain, demikian juga solat-solat rawatib tu yang mengiringi solat fardu yang merupakan satu keutamaan tu, selain daripada tu kita nampak mereka lebih kepada amalan batin, amalan hati, iaitu hudur ma'allah. Kalau dalam istilah tasawuf disebut sebagai muraqabah, musyahadah dan kalimat-kalimat lain lagi lah yang merupakan
huraian kepada hudur tu, hadir hati berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan muwahhid ini, sebab tu kita akan mendapati mereka ni dari segi zahirnya nampak macam sama dengan orang ramai lah. Kalau kita tengok perkembangan seseorang sufi tu, mereka awal tu dia akan membanyakkan amalan yang kita boleh tengok. Maksudnya dia akan melipat gandakan amalan-amalan dia tu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang ramai. Contohnya dia banyak bersolat sunat selain bersolat fardu, yang mungkin orang ramai tak buat macam tu. Dia banyak berzikir pada waktu-waktu tertentu, mereka memperbanyakkan zikir yang ghalib orang ramai mungkin tak buat macam tu. Jadi perkembangan seseorang sufi dalam pengamalan mereka ni, pekat awal kita akan nampak aspek amal tu lebih nampak ketara sikit lah, berganda dari segi amalan dia yang berbagai-bagai lah. Wirid dia, zikir dia, solat dia, baca Quran agak ketara, agak nampak agak lebih banyak daripada orang lain berbanding dengan mereka ni yang menempuh perjalanan ini. Tapi pada waktu mereka ini, sekiranya ada di antara mereka ni sampai ke darjah muwahhid ini, kita akan tengok dia akan balik asal balik ke mana? Maksudnya lebih hampir keadaannya seperti orang ramai pula. Dengan arti tak nampak sangat beza kelebihan dari segi amalan zahir ni. Kita nampak dia banyak keadaannya seperti kedudukan orang ramai. Dari segi macam kalau orang yang bermula dengan pengamalan tadi tu, kita nampak dia banyak melebihkan amalan zahir ni. Dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, kita nampak benda tu, ketara. Tapi pada waktu muwahhid ini, kita nampak dia akan jadi sama dengan orang ramai balik. Sebab apa? Sama dengan arti kita tak nampak lah kelebihan dari aspek amalan zahir tu. Kerana pada waktu itu, tumpuan pada golongan ini adalah hadir hati berserta Allah. Yang mana pada waktu itu, wirid mereka ni, kalau kita, contohnya wirid kita ni semayang, baru jadi wirid, tak semayang tak wirid dah kita ni. Itu pun kadang-kadang capur. Tengah-tengah kita semayang, kadang-kadang bahagian semayang kita tu didorong oleh sifat-sifat yang buruk, contohnya oleh riak dan takabur dan macam-macam, rosak juga. Itu hak zahir semayang tu. Tapi mereka ni, golongan ahli tauhid ini, ibadah mereka ni, seluruh aktiviti kehidupan mereka itu akan jadi ibadah. Itu bezanya. Sebab apa? Sebab mereka hadir hati berserta Allah. Jadi ibadah mereka bukan lagi dalam bentuk solat yang zahir itu. Ibadah mereka bukan lagi dalam bentuk zikir yang zahir itu. Ibadah mereka ni bukan lagi dalam bentuk puasa yang zahir itu. Tetapi seluruh aktiviti kehidupan itu adalah merupakan ibadah mereka, pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu sama ada pekerja mereka ini, urusan mereka ini, muamalah mereka ni, semua itu adalah dalam rangka pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nampak baca. Sebab apa? Mereka ini, wirid mereka ini adalah hadir, hudur ma'allah. Hadir hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga segala gerak geri mereka itu adalah ibadah. Segala gerak geri mereka ini adalah pengabdian diri kepada Allah. Sebab tu saya nak bandingkan beza dengan kita ni. Kita ni kehidupan biasa ni memang biasa sok modah lah. Cuma hak ibadah itulah yang jadi ibadah kita ni. Sembahyang kita, puasa kita jadi ibadah. Itu pun sebahagiannya itu tak jadi ibadah mana. Macam tadilah yang saya katakan, ibadah kita itu bercampur dengan riak dan takabur dan macam-macam. Zahir nampak ibadah, hakikatnya tak jadi ibadah. Dari neraca tasawuf lah. Dari neraca fiqh, bila sah hukum dia, dikira ibadah lah. Tapi dari neraca tasawuf, sekalipun zahirnya menepati hukum fiqh, tapi tidak ada ibadah tu diganggu dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, dia tidak dikira ibadah dari sudut neraca pandangan tasawuf. Sekalipun betul dari segi hukum-hukum fiqh dia tu. Itu beza dia. Jadi saya nak beritahu keadaan golongan muwahhid ini, wirid mereka ini adalah satu je, hudur ma'allah. Hadir berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ingat hati mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam ibadah pun memang pada waktu ibadah lebih-lebih lagi lah mereka beribadah. Yang bukan ibadah pun akan jadi ibadah. Inilah yang dilihat kalau kita nak rujuk kepada ehwal ini, kita boleh rujuk sebagai contohnya ehwal yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang diriwayatkan lah, dinyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni tidaklah melebihi kamu disebabkan kerana banyaknya solat. Demikian juga tidaklah kerana banyaknya puasa. Tapi dengan sebab apa? Lisirin
ada riwayat mengatakan ini sebagai kandungan dari riwayat tu, tapi saya dapati dalam Ihya Al-Ghazali menyebut sebagai satu bentuk tafsiran juga Al-Ghazali lah, li sirrin waqara fi sadri, kerana ada rahsia yang tersemak di dalam hati. Maka antara rahsia tu kuncinya seperti yang disebutkan tadi tu, yakni hadir hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibadah mereka jadi ibadah, yang bukan ibadah pun jadi ibadah. Inilah ehwal bagi golongan muwahhid ini. Cuma tadi bila saya sebut sikit tadi tu, kalau itu ehwal kelakuan batin mereka, kalau nak disuarakan suara batin mereka tu, seolahnya dalam batin mereka tu sentiasa hidup Allah, Allahu Allah. Jadi zikir ismu zat lah. Cuma saya tak mau bahas sini segi dalil, nanti dia panjang situ pula lagi. Nanti bila sampai waktunya, tempat yang sesuai, saya akan bahas dalil dia satu-satu insya-Allah. Baik, bagi golongan muwahhid ini, semua hal yang terbesit di benaknya, terbesit ni yang terlitah lah, yang terlitah di dalam fikiran dia, yang terngiang di telinganya, yang terdengar oleh telinga dia tu, dan tampak ataupun nampak di matanya. Yang ni segala apa yang terlitah dalam fikiran dia, dalam hati dia, yang terngiang, yang terdengar di telinga dia, yang ternampak pada matanya, selalu memunculkan pelajaran dan kehadiran. Apa artinya ni? Yang ni bagi golongan muwahhid ini, apa saja yang dia tengok, apa saja yang dia dengar, apa saja yang terlitah dalam hati, semuanya itu akan jadi ibrah dan juga hudur. Semuanya itu akan memberi pelajaran-pelajaran kesufian pada dia. Dia tengok apa saja, dia dengar apa saja, terlitah hati, semuanya itu adalah menjadi isyarat yang akan mengaitkan hal-hal ketuhanan. Itu maksudnya. Kita ni kadang-kadang bila kita tengok satu benda tu, kita ralik dengan benda tu, tapi tak bawa kita kepada Allah Ta'ala. Golongan muwahhid ini, dia tengok apa saja, dia dengar apa saja, semuanya itu akan mengaitkan hatinya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dalam tasawuf sebenarnya, inilah istilah tajallinya. Maksudnya apa-apa yang dia tengok, dia lihat, semuanya itu jadi cerminan yang memahamkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kadang-kadang kita ralik kena fenomena. Macam kita tengok filem Hindustan jugalah, ataupun tengok wayang gambar, tengok wayang kulit. Jadi wayang kulit dia buat cerita sedih-sedih, kita nangis. Padahal Tok Dalam belakang duk gelekek suka. Bodoh mu ni kata. Tok Dalam tu dia buat cerita je. Kita ni tu jebek, duk menangis. Duk tengok cerita dia tu. Jadi kita duk tengok fenomena. Jadi sekarang ni kita tengok cerita tu, kita meralik dengan cerita tu, dengan fenomena. Kita tak nampak pemikiran Tok Dalam di belakang tu. Tapi bagi golongan muwahhid ini, semua cerita-cerita tu memahamkan dia tentang Tok Dalam tu. Oh, Tok Dalam ni begini fikiran dia. Oh, begini idea dia. Itu beza dia. Kita ni galik dengan cerita tu sedih, nangislah kita ni. Cerita ni kalau suka kau, gelekeknya kita ni. Tu kita. Maka sama juga hari ni kita pandang dunia hari ni. Kita pandang dengan pandangan kita ni, kita galik dengan fenomena ni. Tapi nak kau ahli tauhid ini, segala apa yang mereka tengok, segala apa yang mereka dengar menjadi ibrah. Ibrah ni iaitu menjadi pedoman yang akan menjadi macam kita bahasa isyarat lah, yang akan membawa, yang akan memahamkan kita, dia ni kepada hal-hal ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ehwal bagi golongan muwahhid ini. Semua benda menjadi ibrah dan hudur, hadir, iaitu mengaitkan segala apa yang berlaku itu menjadi cerminan, yang mana dia menerusi cerminan itulah dia melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh mudah kalau kita nak dekatkan faham tentang perkara ni, apa yang berlaku kepada Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali satu ketika dulu, ketika dia menjadi alim ni, dan dia banyak bergantung dengan kitab-kitab dia ni. Jadi satu ketika bila dia menyertai suatu kafilah dagang lah, dia tumpang situ tu, kafilah itu telah disambung. Dan penyamu akhir sekali rampas semua benda termasuk kitab-kitab dia. Al-Ghazali dia kata kalau mau nak ambil benda lain, mau ambil lah, tapi jangan ambil kitab aku ni. Kalau mau ambil kitab aku ni, habis ilmu aku. Tiba-tiba penyamu tu kata, kalau gitu hak aling tu bukan mu, kitabmu tu aling. Penyamu tu kata. Hak aling tu kitab, bukan mu. Jadi rupa-rupanya kalam penyamu tu menjadi ibrah pada Ghazali. Ghazali dengar gitu tu menyedarkan dia. Sebab itu Al-Ghazali
dalam memberi komentar terhadap ungkapan penyambung tu, dia kata hadza mustantaqun antaqahullah. Ini sebenarnya adalah percakapan yang dipercakapkan Allah kepada aku. Itu maksudnya bro. Kalau apa yang berlaku, sama ada baik atau buruk pada pandangan kita, pada pandangan ahli makrifat ni, ahli tauhid ni, semuanya memberi pelajaran berlaku. Memberi pengajaran kepada mereka ni. Nak beritahu tentang ahwal golongan muwahhid ini. Bahawa apa yang mereka tengok, apa yang mereka dengar, apa yang tidak, semuanya ibrah. Semuanya memberi pedoman, memberi pelajaran, memberi kefahaman yang memahamkan mereka tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelakuan ehwal bagi golongan muwahhid. Jadi tak semudah itulah kita nak khabar orang aku ni ahli tauhid dalam tasawuf, ahli tauhid dalam usuluddin ya. Tapi ahli tauhid dalam tasawuf kita tengok ciri-ciri ni berat ni kita ni. Berat, payah ni nak boleh. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Baik. Seluruh keadaan dirinya, yakni seluruh keadaan ahli tauhid ini bisa menjadi sebab, bisa ni bolehlah bahasa Indonesia ni suti ni, boleh menjadi sebab peningkatan kehadiran hatinya bersama Allah Ta'ala. Yakni segala keadaan yang berlaku pada dirinya, yang pengalaman yang dilalui, semua itu akan mengakibatkan peningkatan kefahaman, ketauhidan dan makrifat hati dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara, sama ada perkara itu baik pada pandangan mata kita, buruk pada pandangan mata kita atau sebagainya, semua perkara itu pada mereka ni, pada ahli tauhid ini dapat meningkatkan makrifat batin mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Al-Ghazali tadilah. Hak cakap tu bukan orang molek, orang puapok cakap, tapi pada Al-Ghazali rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang memahamkan dia tentang rahsia ketuhanan, mendekatkan dia, seolah dia menjadi kalam itu tu menjadi suatu perkara yang boleh memahamkan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Itu ehwal bagi golongan muwahhid ini. Baik, ini kata Syekh Muhammad Amin Kurdi adalah puncak tingkatan siddiqin. Jadi kata Al-Kurdi, ehwal keadaan yang digambarkan tadi itu, yang disebutkan tadi itu, iaitu antaranya orang yang hatinya tidak terlintas sesuatu, tidak terlihat sesuatu pada mata dia, tidak dengar sesuatu, melainkan menjadi cerminan, menjadi pedoman dia untuk memahamkan dia tentang Allah dan sebagainya yang disebut sebelum-sebelum tu. Kelompok ni disebut sebagai orang yang berada pada kemuncak tingkatan siddiqin. Al-Ghazali dalam Ihya, dia telah membahagikan ahli tauhid ini kepada banyak peringkat. Maka antara peringkat-peringkatnya selain daripada al-muqarrabin, al-abrar, kemudian muqarrabin, akhir sekali lagi siddiqin. Maka inilah kedudukan siddiqin yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya. Baik. Namun tingkatan ini, tingkatan tauhid ini yang khusus ni bisa dicapai, yakni boleh dicapai seseorang hanya bila sebelumnya dia telah mengamalkan berbagai aurat. Tengok. Wajibnya orang hanya akan dapat mencapai darjat ni yang mana sebelum dia capai itu, dia orang yang telah mengamalkan wirid-wirid yang tertentu. Ghalibnya, nak kabarnya orang yang menempuh jalan-jalan tertentu yang mana bila ditempuh amalan-amalan yang tertib tu baru menatijahkan benda ni. Jadi secara mudahnya Syekh Muhammad Amin Kurdi nak memahamkan kita tentang manhaj tasawuf ni dimulai dengan beramal ibadah, berwirid dan sebagainya, lalu menatijahkan peningkatan tauhid, antaranya ketingkatan siddiqin yang disebutkan tadi itu. Itu manhaj tasawuf. Bahawa tingkatan ini dicapai dengan amalan, dengan usaha. Tapi apa-apa pengusaha, bila sampai dengan kehendak Allah, kurniaan Allah, barulah dia akan mendapat apa yang disebutkan tadi itu. Baik. Jadi kata Syekh Muhammad Amin Kurdi, dengan mengamalkan berbagai aurat, berbagai wirid-wirid secara tertib, teratur. Amalan wirid secara teratur, itulah yang dinamakan tarekat.
Kita nak namakan dia nama apa-apa pun kau andalah. Tapi nak kabarnya itulah tarekat. Cuma kita hari ni bila sebut tarekat ada orang fobia sikit. Kerana bila sebut tarekat dia duduk gambar pelik-pelik, gambaran pelik-pelik. Duduk menopak lah, itulah, bergendang lah ini. Jadi itu merupakan fenomena-fenomena yang sebahagiannya melibatkan golongan orang yang mengamalkan tarekat. Tapi tidaklah berarti tarekat tu macam tu. Itu hal lain lah kita tengok kemudian. Tapi nak beritahunya, yang menjadi sebab kepada seseorang mendapat tingkatan tauhid ini, sebelum dia tu dia merupakan ahli wirid. Orang yang mengamalkan wirid secara tertib dan bersungguh-sungguh. Tertib ni teratur. Dia beramal. Contohnya kalau pagi petang dia wirid, pagi petang dia wirid. Atau lepas semayang dia berwirid. Itu tertib. Sebenarnya itu ciri-ciri tarekat. Antara ciri-ciri tarekatnya, amalan itu ditertibkan. Diamal secara istiqamah. Baik. Kemudian bersungguh-sungguh. Ciri yang kedua, amalan dia ni amalan yang bersungguh-sungguh. Maksudnya dia amalkan itu dengan kemahuan, dengan kesungguhan, dengan fokus. Itu ciri yang kedua. Dalam tempoh yang cukup lama. Sebenarnya terjemahan dalam tempoh yang cukup lama ni kurang sesuai di sini. Terjemahan di sini iaitu muwazabah. Muwazabah ni orang yang mengamalkan amalan tadi, wirid-wirid tadi secara tertib, kemudian bersungguh-sungguh secara muwazabah. Muwazabah ni secara membiasakan diri, ataupun bahasa kita yang lebih dekat hari ni, istiqamah. Dari segi tempoh masa, tidak ada ukuran. Cuma diterjemah sini, dalam tempoh yang cukup lama. Cuma saya rasa terjemah ni kurang tepat sikit lah. Yang lebih tepat pada pandangan sayanya, dalam suatu tempoh tertentu. Dengan arti dia telah membiasakan diri dengan berwirid. Berapa lama tidak ditentukan dan berbeza-beza, bergantung kepada banyak faktor. Antaranya faktor kesungguhan, antaranya faktor kurniaan Allah, antara faktor keberkatan guru dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor yang ghalibnya berkait dengan cepat atau lambatnya seseorang mencapai natijah. Jadi yang pentingnya bahawa martabat tadi tu, tauhid tadi tu dicapai antaranya dengan mengamalkan wirid secara yang konsisten, secara yang tertib, kemudian secara bersungguh-sungguh. Yang mana ciri-ciri tadi itu sebenarnya itulah yang dikatakan amalan tarekat. Jadi bila sebut tarekat ni sebenarnya itulah ciri dia. Wirid, berwirid antaranya, berwirid. Dan wirid itu bagaimana? Istiqamah, tertib, tersusun, teratur. Bagaimana lagi cirinya? Bersungguh-sungguh, ataupun bahasa kita, kalau bahasa syarak kita nak pakai, ada unsur-unsur mujahadah. Dia buat tu sungguh-sungguh. Baik, semua ini dari mana kalau kita tengok pada Al-Quran? Semua perkara-perkara yang disebutkan ini, kalau kita nak rujuk kepada Al-Quran, antaranya kita boleh rujuk kepada firman Allah, iaitu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ayat kekunci dia. Dan orang yang bermujahadah pada jalan kami. Jadi ayat ini antara intipati yang boleh kita faham, orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan, yang wajib atau yang sunat. Bagaimana bentuknya? Wallazina jahadu. Jahadu ni bersungguh-sungguh, fokus, teratur, tertib, istiqamah. Itu mujahadah. Kalau diamalkan ini secara berterusan, maka natijahnya akan dapat. Apa natijahnya? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan kurniakan, kami akan hidayatkan, kami akan lempahkan, kami akan berikan hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang boleh membawa kepada kami, bawa kepada mengenal kami, boleh membawa kepada dekat kepada kami dan seumpamanya. Itu kekuncinya. Baik. Oleh kerana itu, seorang murid jangan sampai terpedaya. Ini fenomena yang perlu kita fahamlah. Jangan sampai terpedaya dan mengaku diri. Iddia ni sebenarnya benda yang tidak ada dalam tasawuf. Ahli tasawuf sendiri, dia sendiri tidak mengaku dia ahli tasawuf. Demikian juga awliya, dia tidak mengaku sebagai wali. Cuma wali ni orang lain yang tengok ciri-ciri itu ada pada dia, orang panggil dia wali, orang anggap dia wali. Dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai wali. Itu kadang pada dasarnya begitulah yang perlu kita faham. Jadi kata Syekh Muhammad Mengkudi, oleh kerana itu seseorang murid itu jangan sampai terpedaya dan mengaku diri telah mencapai tingkatan ini.
Jangan dia rasa dia sudah sampai ke tingkatan ni dan dia mengaku aku ni sampai sini dah. Kemungkinan dia pernah mengalami keadaan tu, tapi keadaan tu berlaku sekejap je, tengah dia mari zuk kuat sikit. Lalu dia mengalami pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan seperti yang dialami, yang disenaraikan tadi. Itu saya tak nafikan. Saya tak nafikan itu. Sebab itu untuk pedoman kita semualah, proses perubahan jiwa manusia ni, bila dia berlaku, dia banyak ehwal lah, banyak keadaan. Kadang-kadang di peringkat awal seseorang tu dia mengalami pengalaman-pengalaman yang kalau dia banding, dia hampir-hampir sama dengan pengalaman orang-orang yang sudah berada pada makam yang tinggi kadang-kadang. Tapi sebenarnya tak gitu lagi. Cuma kadang-kadang berlaku. Bezanya apa benda? Orang yang peringkat permulaan ni sekalipun ada kalanya dia mengalami pengalaman-pengalaman seperti pengalaman orang yang berada pada kemuncak tasawuf tu, dia ni kadang-kadang berlaku dalam tempoh masa tertentu je. Gelora perasaan tu makin kuat. Tapi lepas tu dia akan sejuk. Ada pun orang yang pengalaman-pengalaman spiritual kerohanian yang dialami oleh orang yang berada pada kemuncak tasawuf tu, dia sudah menjadi maqam, dia sudah kekal, dia sudah tetap, dia sudah teguh. Contohnya hati yang sudah tidak berpaut lagi kepada sebab. Contohnya sebab-sebab rezeki. Pada dia ada sumber ke tak ada sumber, dia tidak membimbangkan dia, tidak menakutkan dia, kerana dia hanya melihat sumbernya datang daripada Allah, tak akan pergantungan hanya kepada Allah, tidak lagi mengharapkan ataupun menunggu dari yang lain. Jadi orang jadi gini ni, keadaan yang dialami itu, kalau dia merupakan orang yang berada pada kemuncak perjalanan tasawuf, perasaan tu dia kekal dengan dia, menjadi maqam dia dah. Perasaan tu kekal, bahawa dia tak kisah dah, ada ke tak ada ke, tidak bimbang. Kerana dia pandang ada rezeki aku ada, tak ada lah. Tapi keadaan tu, perasaan tu kadang-kadang dialami juga oleh orang yang sedang baru peringkat awal menempuh perjalanan tu. Kadang-kadang dia rasa gitu juga. Tapi perasaan dia ni tak kekal. Dia panas kejap. Dia panas kejap, apa tu dia sejuk. Masalahnya orang kita masa dia panas tu, kadang-kadang dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang kurang baik. Dia mengambil sikap yang kurang baik. Apabila waktu dia sejuk, dia tak mampu lagi nak menghadapi. Sebab itu dalam tasawuf, masing-masing dianjurkan supaya bertindak menurut maqam masing-masing, menurut kadar masing-masing. Kalau kita ni orang yang ahli asbab. Ahli asbab ni ahli yang macam mana? Orang yang hati kita ni banyak lagi berpaut pada sebab musabab. Sekalipun kita ada tauhid, kita yakin keesaan Allah, tapi pautan perasaan kita ni banyak lagi berpaut dengan sebab musabab. Yang mana kalau tak ada sebab musabab tu, mungkin hati kita akan jadi goncang, hati kita jadi tak kuat, hati kita jadi gundah gulana, hati kita jadi serabut dan macam-macam. Jadi itu ehwal bagi orang yang maqam asbab macam kita ni. Jadi orang yang dikatakan berada pada maqam asbab ni, dia kena ambil kira lah sebab musabab. Contohnya kalau bab rezeki, dia kena cari jalan lah nak dapatkan rezeki, kena kerja, kena tu, kena ni. Sebab dia tu orang yang ahli asbab. Ahli asbab ni, batin dia tu masih terikat lagi dengan sebab musabab tu. Kalau tak ada sebab musabab tu, hati dia mungkin jadi lemah semangat, jadi takut, jadi bimbang dan sebagainya. Itu tanda seseorang tu berada pada maqam asbab. Jadi orang seperti ini dalam urusan hidup dia kena ambil kira sebab musabab ni. Dia tak boleh nak ikut perasaan hak mari saya sekala tu. Kadang-kadang ni mari keyakinan rezeki datang dari Allah, tak ada apa-apa ni mari dari dia belaka. Tengah ni mari semangat. Habis yang berhenti kerja. Kerja-kerja je tinggal habis. Atas keyakinan tu. Dan seminggu lepas tu perasaan tu sejuk. Mari mula dah. Kemana ni tak ada ni. Tak ada kerja dah ni. Pening kepala dah. Ini dia. Jadi tasawuf mengajarkan kita supaya berwatak sesuai dengan makam kita. Inilah pedoman-pedoman yang perlu kita faham. Yang sekarang yang sedang kita bicarakan ini adalah merupakan golongan ahli tauhid. Kalau perkataan lain yang kita boleh guna, yang kita nak gunakan lah, kalau kita nak baca kitab-kitab lain, kita akan jumpa perkataan lain, iaitu disebut sebagai ahli tajrid. Ahli tauhid di sini kita boleh guna perkataan lain. Kalau kita nak pakai, kita nak baca kitab lain, ahli tajrid. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, tulis at-tajrid dengan muwahhid ini, dia merujuk kepada tingkatan yang sama, golongan yang sama. Jadi seseorang murid itu, kata Syekh Muhammad Amin Kudi, jangan sampai terpedaya
dan mengaku diri telah mencapai tingkatan ini, lalu bermalas-malasan dalam melaksanakan ritual ibadah. Ini kalau disebut tadi tu, ahli muwahhid ini dia banyak fokus kepada zikir hati dia tu, qalbu dia hudur ma'allah tu. Adapun amalan zahir tak banyak lagi berlaku. Selain daripada kewajipan-kewajipan dan sunnah-sunnah yang muakkadah tu, lain nampak biasa macam orang lain. Tapi fokus hatinya tu banyak, dia amalan hati dia banyak masa tu bagi kelompok ahli muwahhid ini. Tapi kadang-kadang berlaku juga pada setengah golongan murid ni. Dia seolah dia berasa macam sampai ke makam tadi tu dah. Padahal sebenarnya dia malah ahli tauhid tadi tu mengurangi kerana fokus kepada qalbu dia tu, gerak hati dia tu. Jadi dia hanya membuat kewajipan-kewajipan asas, kemudian sunat-sunat yang muakkadah saja. Lain dia tak banyak macam biasa lagi dah. Bahkan dia fokus kepada hudur ma'allah tadi, hati-hati berserta Allah. Ada pun murid tadi ni, dia berasa siapa tadi tu, dia dah buat hal lain tu, rupa-rupanya bukan sebab dia, kerana malah. Itulah kata Syekh Muhammad Qudi, jangan sampai seseorang tu terbadaya. Maksudnya dia nak buat macam ahli tauhid tadi tu. Seolah-olanya konon-konon hatinya hidup lah. Hatinya hudur ma'allah lah. Padahal sebenarnya dia malah. Itu yang nak diberitahu. Dalam melaksanakan ritual ibadahnya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, ada sejumlah tanda. Sekarang tasawuf ni dia banyak membahaskan tentang gelora hati. Dan benda tu benda tak nampak, benda duduk dalam. Maka sebab itu mereka ni dalam membahaskan benda tu mereka telah menyatakan alamat-alamat. Jadi yang dapat menjelaskan alamat-alamat ni orang yang sudah lalu makam ni. Kalau dia tak lalu sini dia nak cerita. Jadi ulama-ulama tasawuf ni oleh kerana apa yang mereka bahaskan itu kebanyakannya merupakan hal-hal dalam manusia dan mereka sudah lalu makam tu, dapatlah mereka jelaskan alamat-alamatnya. Jadi kita ni ambil faedah daripada ilmu yang mereka curah, terutamanya pada kita yang belum lagi mencapai darjat-darjat mereka ni. Tapi dengan alamat-alamat yang mereka beritahu tu menjadi pedoman kepada kita. Pedoman untuk apa? Pertama sekali kita tahu laluan kita nak tuju ke mana. Kalau kita orang yang belajar ilmu ni lah dan menghayati ilmu ni, paling tidak kita ada peta tu. Ke sini mereka nak pergi. Yang kedua, menjadi pedoman kepada kita untuk tidak tertipu dengan orang yang mendakwa dalam perkara ni. Kita tahu mesti alamat-alamat ni. Tengok alamatnya apa. Ada sejumlah tanda pada diri orang yang telah mencapai tingkatan muwahhid ini. Ada beberapa tanda bagi golongan muwahhid ini. Apa tanda dia? Antara lain, maksudnya bukan satu-satunya, antaranya. Di hatinya, yakni dalam hati dia tu, tidak sedikit pun terbesit ni terlintas, hajis, rasa was-was. Baik, pertama sekali tanda orang ini, golongan muwahhid ini, dalam hati dia ni tidak ada lagi lintasan was-was, dia tak ada. Was-wasah ni yang boleh membawa kepada banyak persoalan, banyak keraguan dan sebagainya, sudah dibebaskan ataupun tak ada lah dalam, boleh katakan tak ada lah dalam hati mereka ni, was-was ni. Satu tanda. Baik, kemudian tidak sedikit pun terbayang kemaksiatan. Tanda yang kedua ni iaitu tidak terlintas khatir. Khatir ni tidak terlintas dalam hati dia kemahuan untuk bermaksiat, kemahuan untuk mendurhakai Allah, kemahuan untuk melanggar perintah Allah. Tak ada terlintas dah. Lintasan. Dah kalau gitu orang-orang ni tak ada dosa lah. Ni satu persoalan balik. Ni kalau macam mana ni kalau tanya, antara tanda muwahhid ni tak terlintas lah dah buat dosa. Dah tak ada dosa dia. Jadi nak beritahu beza antara kita ni dengan mereka ni, kita buat dosa ni dengan penuh keinginan, penuh kelalaian. Mereka ni kadang-kadang terlibat dengan dosa, kadang-kadang banyak berlaku disebabkan kerana tersilap, tersalah, terlupa. Banyak gitu. Bukan tak ada dosa, tapi berlaku dia tu dah kadang hati mereka memang bukan merancang untuk melakukannya, bukan berkeinginan melakukannya, tapi berlaku juga kerana takdir Allah, kerana tersilap, tersalah, terpaksa dan sebagainya. Kebanyakannya macam tu. Ataupun dia jatuh sekejap dalam ghaflah, maka berlakulah perbuatan buruk tu pada waktu dia ghaflah, kemudian disedarkan balik oleh Allah kadang-kadang. Itu beza antara mereka dengan kita ni. Sebab tu mereka ni bila melakukan kesalahan cepat mereka perbaiki.
cepat mereka sedar. Adapun kita ni bila banyak melakukan kesalahan, kita biarkan berlarut-larutan. Itu beza antara kita. Al-Imam Junaid pernah orang tanya dia, apakah wali ni tidak melakukan dosa? Junaid ni orang yang sangat bijaksana. Bila orang tanya dia, wali ni buat dosa tak? Kita sendiri sedia maklum bahawa maksum ini adalah merupakan maqam yang dicapai oleh para Nabi dan Rasul. Yang lain daripada Nabi dan Rasul ni tidak akan sampai ke darjah tu. Lalu ulama tasawuf menyebut satu istilah lain sebagai mahfuz. Tapi ada orang tak berapa senang istilah mahfuz. Dia kata serupa maksum lah. Serupa mana boleh, serupa nama pun lain dah. Maksum lain, mahfuz lain. Nama tu lain dah. Jadi dari segi nama lain, hakikat pun lain lah. Maksum ni memang tak ada dosa sikit pun, tak pernah buat dosa dan kesilapan. Mahfuz ni bukan tak ada salah, tak ada dosa, terlibat, terjatuh juga, tapi pertama sekali mungkin dia jatuh kerana tersalah, tersilap, terpaksa atau sebagainya, ataupun memang dia terjatuh kerana ghaflah, lepas tu dia sedar, dia taubat, dia istighfar sungguh-sungguh, terpadam. Itu masuk mahfuz, dijaga oleh Allah. Bukan berarti tak ada salah langsung dosa. Tapi kalau kira-kira juga ibarat robah semua lah. Ada robah. Bukan tak ada robah semua. Jadi kertas tu putih lah. Tapi bukan tak ada tulisan. Ada tulisan contoh tu. Lepas tu robah. Tulis lagi robah. Itu bandingan mudah. Jadi istilah tasawuf. Tapi orang cuba nak samakan ini. Dia kata ini reka ahli tasawuf saja. Dia nak samakan rupa-rupanya ahli tasawuf beranggapan wali ini sebagai maksum. Silap. Maksum itu jelas bahawa terpelihara daripada salah, daripada dosa. Jelas. Mahfuz ni tak terpelihara. Tapi dibersihkan. Perbuatan bila dia silap. Memang dia buat silap lah, tapi tersilap. Tersilap ni dimaafkan. Terpaksa dimaafkan. Ataupun tersalah dimaafkan. Tapi kesilapan tetaplah kesilapan. Itu beza antara mahfuz dengan maksum. Jadi sekarang ni wali ni balik kepada Al-Junaid tadi tu. Bila orang tanya Junaid, dan wali ni tak buat salah ke? Junaid mendiamkan diri. Junaid ni mungkin nak jawab pun banyak angle dia kena stop. Jadi mungkin jawab sekat-sekat, mungkin orang sakut dan sebagainya. Dia mendiamkan diri. Lalu bila dia nak jawab, dia baca ayat Al-Quran. Ini orang-orang alim ma'rifat ni kadang-kadang bila benda tu yang agak banyak teknikal gini-gini, kadang diberi pedoman-pedoman je. Sebab kalau khabar mungkin sakut situ, sakut sini, banyak soal. Jadi kearifan ni menjadikan banyak orang kadang-kadang berwatak semacam ni. Jadi bila orang tanya Junaid, wali ni buat kesilapan tak, dia diam sekejap. Dia tunduk sekejap tak, baru dia bangun. Dia jawab. Bukan betul jawab, tapi dia beri pedoman. Dia kata tu, dia baca. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maksudnya takdir Allah Ta'ala bila berlaku ke mana-mana pun. Maksudnya buat para wali bila ditakdirkan Allah jatuh buat maksiat, tetap akan berlaku. Itu nak kata. Tapi jawapan Junaid itu memberi isyarat yang perlu kita kupas panjang lah. Baik, sekarang antara tanda-tanda golongan muwahhid ini iaitu tidak terlintah dalam hatinya untuk mendurhakai Allah pada dasarnya. Maksudnya kalau dia buat salah pun mungkin tadilah tersilap, tersalah, terpaksa ataupun terjatuh dalam ghaflah seketika, lepas tu sedar balik. Tapi pada dasarnya ataupun pada kebanyakan keadaannya tak mari lintasan-lintasan untuk mendurhakai ataupun untuk melakukan kemaksiatan. Tak mari kemahuan tu, lintasan tu pada mereka ni. Jadi kita ni kadang-kadang mari tapi kita tolak. Khawatir mari, tak boleh ni, gini. Itu kita. Jadi kita tak buat juga, bukan buat. Tapi benda tu mari. Mari kemahuan, mari keinginan, lawang dia. Itu peringkat mujahadah kita lah. Tapi bila siapa kita muwahhid, yang tu tak datang. Ataupun dalam kebanyakan keadaan, tidak terganggu dengan benda tu. Dalam kebanyakan keadaan. Baik, dua. Dan yang ketiga, dan tidak sedikit pun merasa takut menghadapi berbagai hal yang mengerikan. Yang ketiga, antara tanda golongan muwahhid ini ataupun ahli tajrid ini, iaitu orang yang hatinya sudah tidak ada perasaan takut dan bimbang terhadap sesuatu yang membimbang dan menakutkan orang lain.
Maksudnya jiwanya tu tenggelam di dalam memandang keesaan Allah, yang mana bulat hatinya tu sehingga sebab-sebab yang menimbulkan ketakutan orang, kebimbangan orang tak gegih pada hati dia. Tidak berpengaruh dalam hati dia. Jadi dinyatakan di sini 3 tanda. Khawatir was-was tak ada, lintasan untuk mendurhakai Allah pun tak ada, kemudian tak ada kebimbangan, ketakutan terhadap perkara-perkara yang ghalibnya menakutkan orang. Jadi hal ketiga ni, kalau kita nak rujuk kepada Al-Quran, kita boleh rujuk kepada firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Itu tanda kewalian. Jadi tak mudahlah kita nak mendakwa muwahhid ni. Kalau memang debar semua, kan debar bimbang berlaku ni, takutlah, bimbang lah, itulah. Jadi tak semudah tu kita nak mendakwa sebagai ahli tauhid. Tapi paling tidak kita tahu pedomannya. Oh begini ahli tauhid. Kita nampak. Kemudian kalau kita nampak alim ulama yang ada ciri-ciri ni, Allah bakal dia orang ni orang aribillah. Jadi pedoman pada kita. Mungkin kita boleh ambil manfaat pula daripada dia. Itu tujuan kita tahu benda-benda macam ni. Baik. Kita sampai ke berapa? Pengusi? Kita sepatutnya dah habis lah. Kita tamat dah pukul 4. Okey. Kalau boleh teruskan dengan apa rumusan atau macam mana? Okey. Okey, tengok rumusan. Okey, baik. Saya kadang-kadang kalau tak peringat itu bahaya kot kadang-kadang. Okey. Baik. Jadi kebetulan dah sampai ke titik untuk perenggan ini, tak balik lah, kumpas balik. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat bahawa apa yang nak dinyatakan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi ni tentang ahli tauhid ini, mereka ini adalah orang yang menghayati tauhid, orang yang dalam tauhidnya telah menghayati satu tingkatan yang agak khusyuk. Yang mana ketauhidan itu telah menguasai jiwa mereka, tentang keesaan Allah itu telah menguasai jiwa mereka, sehingga segala hal-hal kehidupan ini sebab-sebabnya tidak lagi berpengaruh dalam hati mereka. Jadi orang jenis ini, keutamaan dia, widik dia adalah hudur ma'allah, hadir hati berserta Allah. Yakni kalau tengok pada Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Itulah ehwal bagi golongan ahli tauhid. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk kali ini. InsyaAllah huraian kitab ini akan bersambung pada siri yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan kepada Al-Fadil Profesor Maria Dr. Abdul Manan Muhammad atas pencerahan berkenaan dengan kitab Tanwirul Qulub yang kita bahaskan berkenaan dengan kumpulan atau kelompok orang Islam yang dibahagikan oleh Syekh Amin Kurdi. Apa yang tertarik dalam kalam doktor yang disebutkan sebentar tadi adalah kita berwatak dengan perwatakan yang sesuai pada peringkat kita. Sebahagian yang kita lihat ada yang mungkin darahnya panas ya doktor, sampai terus merasakan kadang bila zaum tu sampai dia terus merasakan bahawa dia berada di peringkat yang tinggi pada peringkat ahli sufi, sehingga merasakan dirinya yang paling benar dan seolah-olah mengamalkan ibadah tu seperti menganggap dirinya lah yang paling tinggi pelbagai amalannya. Jadi apabila kita diterangkan oleh Al-Fadhil Doktor bahawa sebenarnya apabila telah mencapai, seseorang telah mencapai dalam golongan muwahhid, ibadah zahirnya akan menjadi berkurang dan dilebihkan segala amal, segala perjalanan kehidupan amalan seharian itulah yang dianggap ibadah, dan itulah yang dianggap zikir batin. Jadi kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingati tujuan sebenar kehidupan dan beramallah sesuai dengan perwatakan kita. InsyaAllah Allah akan memandu kita ke jalan yang benar, dan sekadar itu sahaja kita tangguh
majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung semula daurah siri yang ketiga atau episod yang ketiga pada 24 hari bulan Ogos, hari Rabu minggu depan. Jadi insyaAllah kepada peserta atau kepada hadirin yang berkelapangan, insyaAllah pada waktu yang sama, hari yang sama, hari Rabu, setiap hari Rabu, jam 3 sehingga jam 4 petang. Minggu seterusnya yang akan berubah pada hari Jumaat, pada hari Khamis, iaitu bermakna pada 31 bulan tak ada, kita akan teruskan dengan 1 bulan September, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah.